Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarmizi bin Azman, Murid Rais 176163. Okay, untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang perkembangan sekularisme hingga demokrasi. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa terdapat 7 peringkat di mana antara sekular hingga demokrasi. Yang pertama, sekularisme. Yang kedua, pemikiran liberalisme. Yang ketiga, pemikiran rasionalisme. Keempat, pemikiran humanisme. Kelima, human right. Yang keenam, pluralisme. Dan yang terakhir adalah demokrasi. Jadi kita pergi pada peringkat yang pertama, peringkat pemikiran sekularisme. Perlu kita tahu bahawa maksud sekularisme ini adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Mereka yang memisahkan agama dengan kehidupan terdapat 3 orang, iaitu yang pertama, orang yang menolak seluruh agama dalam kehidupan mereka. Yang kedua, orang yang tidak ambil kisah langsung berkenaan dengan agama, kerana bagi mereka ini agama ini tidak penting bagi kehidupan mereka. Dan yang ketiga, orang menggunakan agama dalam setengah keperluan sahaja. Sekularisme ini lebih terkenal dalam sistem pemerintahan, di mana dalam sistem pemerintahan mereka memisahkan di antara agama dengan urusan pemerintahan. Kerana bagi mereka, agama ini tidak perlu campur tangan dalam urusan pemerintahan. Cukuplah agama dalam urusan ibadah ritual semata-mata. Beralih yang seterusnya, iaitu liberalisme. Liberalisme ini adalah satu pemikiran yang bebas, di mana manusia bebas dalam berfikir dan tidak perlu berkait dengan autoriti agama. So, maksudnya kat sini, mereka menolak tentang autoriti agama, di mana autoriti agama ini adalah seperti wahyu, Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' ulama' dan juga kias. Liberalisme ini merupakan aliran pemikiran yang hanya menekankan tentang hak-hak peribadi semata-mata. Banyak dalam kalangan mereka mengatakan bahawa manusia ini perlu bebas dalam berfikir dan mengeluarkan ijtihad. Di sini jelas golongan ini sangatlah menolak autoriti agama. Mereka hanya mengangkat bahawa pemikiran manusia adalah lebih utama berbanding dengan autoriti agama. So, bila mana mereka menolak autoriti agama, ia akan berkait rapat dengan rasionalisme, iaitu manusia berfikir secara rasional. Pemikiran rasionalisme adalah yang hanya mengangkat bahawa pemikiran rasionalisme adalah hanya berdasarkan kepada logik akal semata-mata. Apa-apa yang berkaitan dengan logik, mereka menerimanya, dan segala bentuk yang tidak logik, maka mereka menolak sepenuhnya. Rasionalisme ini adalah sangat tidak bagus dalam kehidupan kita, kerana tidak semua perkara perlu ditunjukkan pada masa sekarang. Mereka juga menganggap bahawa kekuatan akal fikiran adalah yang paling utama dalam kehidupan. Kita pergi pada yang seterusnya. Jika manusia hanya menggunakan ataupun berpegang kepada logik akal semata-mata, maka semestinya mereka ini akan menumpukan kepada kesejahteraan manusia berdasarkan kebijaksanaan fikiran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi, kebijaksanaan manusia ini adalah hal lebih utama, dan dengan itu mereka menolak bahawa mereka tidak perlu dikaitkan dengan konsep ketuhanan, atau lebih dikenali dengan no God centric, hanya kepada human centric, berdasarkan kebijaksanaan manusia dalam menggunakan akal fikiran semata-mata. Untuk yang seterusnya, human right.
human right lebih dikenali dengan bahasa hak asasi manusia. Bagi mereka, hak asasi manusia adalah mereka perlu menghormati seluruh perlakuan yang dilakukan oleh manusia itu. Disebabkan perkara ini, timbul satu masalah apabila mereka sendiri tidak dapat membezakan di antara hak dan juga kemahuan. Perlu kita tahu bahawa sekiranya kemahuan, tidak semua kemahuan perlu ditunaikan. Kemahuan adalah seerti dengan keinginan manusia itu sendiri. Perlu kita tahu bahawa setiap kemahuan dan keinginan tidak mempunyai limitasi, tetapi hak mempunyai limitasi, dan tidak semua keinginan perlu dapat dilaksanakan. Hal ini kerana keinginan manusia ini tidak terbatas dan melampaui segala-galanya. Jika mereka nak ini, mereka mengatakan bahawa itu adalah hak. Ini adalah sangat bercanggah kerana mereka tidak dapat membezakan di antara hak yang betul dan kemahuan yang mereka mahukan semata-mata. Yang seterusnya adalah pluralisme, di mana pluralisme ini merupakan satu konsep semua agama adalah sama rata. Mereka menganggap mereka memberikan kesamarataan terhadap semua agama, di mana tiada agama yang lebih benar di antara agama yang lain. Semua agama benar dan tiada agama yang salah. Semua orang yang baik dan pemeluk agama akan masuk syurga mengikut agama-agama mereka itu sendiri. Konsep pluralisme ini mereka menyatakan bahawa semua agama mengajarkan perkara-perkara yang baik. Tetapi dalam firman Allah mengatakan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ianya tidak akan diterima dan mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Okey, yang terakhir, apabila semua agama adalah sama rata, semua agama adalah benar, konsep demokrasi timbul, di mana konsep demokrasi berasaskan kepada suara ramai. Mereka akan memilih undian yang paling tinggi dan menganggap undian yang paling tinggi itu adalah benar. Tidak mungkin bagi mereka undian yang sedikit itu benar. Maka undian ramai diterima walaupun undian itu bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini jelas demokrasi membunuh syariat. Syariat tidak menetapkan undian yang tinggi itu adalah benar, tetapi syariat menetapkan bahawa Islam itu adalah agama yang sebenar-benarnya. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam perlulah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita tidak tergolong dalam kalangan pemikiran-pemikiran yang sesat yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Wallahualam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.